Okey. Hari test ditunggu dekat pondok ni. Ya. Dekat pondok ni. Bila kau nombor giliran dipanggil, kau masuk dekat kereta yang kau nak kena gunakan ujian jalan raya tu. Masa kau datang dekat kereta kan, masa kamu datang dekat kereta tu, kamu pandang ni cermin ni, pintu ni, pastikan kadang-kadang tak rapat. Boot kau tekan sambil-sambil datang sini kan, sambil-sambil kau lalu dekat kereta yang kau nak gunakan tu, check pintu ni. Sebelum masuk kereta, sebelum masuk kereta, tengok tayar tu, roda tu. Roda dia membelok ke kanan. Okay, roda dia membelok kanan. Bila masuk je dalam kereta, duduk dalam kereta, sebelum buat RSM, betulkan satu pusingan ke kiri bagi dia lurus. Okey, duduk sana. Okey, masuk dalam kereta. Kadang-kadang ada kalanya dapat kereta yang enjin dia dah hidup macam ni. Tinggal lampu yang menyala, lampu yang berkelip tu, lampu tali pinggang. Lampu amaran tali pinggang tiada, dengan lampu brek tangan yang tinggal menyala, dan juga tolok bahan bakar. Okey, tadi kan roda dia dalam keadaan membelok, betul? Kita pusing satu pusingan ke kiri supaya roda depan dia, hala dia lurus. Pintu tadi yang kita rapatkan, pintu tadi supaya hilang lampu ni. Kalau masih ada keluar juga lagi, kita dah pastikan pintu kita rapat, kemungkinan besar pintu sebelah kiri, pintu tester tak rapat. Kalau sekiranya masih menyala lampu tu, jangan gerakkan kereta. Itu kecuaian pemandu ataupun kecuaian calon yang dia tak sedar. Jadi dia kena peka lah dengan benda-benda macam tu. Nampak Okey. Lepas tu barulah ucap selamat pada tester dekat sebelah kita. Selamat pagi tuan, boleh saya mulakan ujian? Buat RSM. RSM tak perlu kuatkan sangat suara tu. Just kita buat perkataan-perkataan yang ringkas yang kita rasa dia dengar. Okay. Kita perasan benda tu, enjin tu dalam keadaan hidup kan, pun masih lagi kita tanya dia, tester. Tanya tu, cik nak offkan enjin ataupun tidak? Kebiasaannya dia tak suruh offkan enjin. So kita kena buat benda yang belum buat lah. Jadi kena buat ikut susunan. Mula-mula pijak brek dia, memeriksa brek tangan dalam keadaan tarik, tapi sebelum tu pijak brek kaki tu. Pijak brek kaki, memeriksa brek tangan, pastikan dalam keadaan tarik. Kemudian melaraskan tempat duduk. Laraskan tempat duduk, tekan clutch, kedudukan tangan pada steering, melaraskan cermin sisi, cermin pandang belakang, ni lampu panel instrument, tolok bahan bakar, lampu kita sebut je walaupun dia tak menyala, tapi dia nakkan 5 kan. Lampu amaran, lampu tolok bahan bakar, lampu bateri, lampu brek tangan, tolok suhu enjin dan lampu tekanan minyak enjin. Okay. Seterusnya, enjin dah hidup, cek peralatan seperti isyarat horn, pengelap cermin, lampu hazard. Bagi kereta Azia manual, dia tak ada lampu, dia tak ada meter RPM ataupun tachometer. Dalam bahasa buku kita panggil dia tachometer.
Okey. Kemudian seterusnya memeriksa brake tak ni, tali pinggang dan juga memakai rakam. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni brother kita ni, brother postman kita ni, akan tunjukkan dia punya kebolehan memandu di jalan raya untuk jalan raya A. Jalan raya A ni digunakan dalam ujian percubaan ataupun ujian QTI, Qualified Teaching Instructor, ya, yang dikendalikan oleh pegawai QTI. Okey, mula. Okey. Sama Zairi. Cek tangan. Laraskan tempat duduk. Menentukan tangan pada steering. Periksa temen sisi hadapan, belakang. Yang sebelah sini okey tak apa ya. Dudukkan dia dalam keadaan bebas. Panel instrument, tolok bahan bakar, lampu bateri, lampu brake tangan, tolok suhu enjin dan Lampu tekanan minyak enjin. Itu memeriksa peralatan seperti isyarat, memeriksa isyarat seperti isyarat lampu, pengelak cermin, lampu hazard dan horn. Okey, untuk kereta Azia manual dia tak ada tachometer. Tachometer dia duduk dekat sini. Ataupun meter RPM. Tapi kereta ni tak ada, tak perlu check lah. Kemudian memeriksa tali pinggang keledar. Check lah, sentap. Jangan putus dah. Dan memakai tali pinggang keledar. Okey. Masa nak gerak tu kena lakukan cito. C tu adalah cermin. Tengok cermin kiri kanan belakang. Jangan adjust lagi dah. Tadi dah adjust. Kau dah nak gerak, kau sibuk nak adjust. Tengok bila dah RSM dah buat, kau pastikan pastikan lengkap semualah. Jangan time nak gerak tu kau pegang steering, ni pegang cermin lah, adjust tempat duduk. Tak boleh, salah. Sebab RSM tu kita dah buat, kita dah rasa selesa. Okey, cito. C adalah cermin. Lagi Pandang kiri kanan. I adalah isyarat. T toleh kiri kanan. Kemudian O olah gerak. Masuk gear 1. Masuk gear 2. Turun handbrake. Tengok lagi lampu-lampu tu, tengok. Kalau masih ada menyala lampu pintu ke tak rapat, jangan gerak. Okey, puas hati. Gerak. Tapi masa bergerak, kereta bergerak tu pun masih lagi kita kena pandang halangan kiri dan kanan. Tengok. Jangan pusing banyak sangat steering, nanti dia apa? Dia padam dia punya signal dia. Signal kiri. Tengok kiri. Tengok depan. Bila dah lurus, tutup signal dekat sini. Tengok lintasan jalan kaki. Tengok ada orang nak melintas ke tidak. Pastikan
berhenti sebelum garisan berhenti. Pastikan nampak sebab dia terhalang dengan batu ni, batu pagar. Pastikan nampak. Hop, stop. Free gear. Tarik brake tangan. Ini tindakan berhenti di persimpangan. Bebas gear, tarik handbrake. Tengok kiri dan kanan. Halangan jalan. Okey. Standby gear 1. Tengok belakang sana ujung tu tak ada kereta, sana kanan pun tak ada kereta. Okey, berat. Straight. Jalan A, jalan QTI dia straight. Jaga dekat sini, berhenti kat sini dia bukit sikit, tarik handbrake. Kelas angkat sikit. Terus sini tak perlu bagi signal, cuma kita kena ni lah, perhatikan simpang-simpang ni. Ikut lengkok ni. Nampak signboard biru ni? Sampai signboard biru ni bagi isyarat kiri. Bagi isyarat kiri. Lorong pun kiri. Kita nak pergi jam 9, bulatan jam 9 kiri Berhenti kejap sini. Okay, kita tengok halangan. Tengok sebelah kanan. Kalau kenderaan dalam bulatan tu rapat sebelah kanan, kita boleh gerak keluar susul kiri. Boleh gerak ni. Okey, kalau dia belah luar, kita kena tunggu dia. Dapat? Zeri bagi signal lagi, signal terpadam. Kiri, rapat kiri. Tengok halangan bucu bas tu, tapi masih ada ruang untuk jalan kita, tak apa. Boleh teruskan. Salah gear tu. Salah gear. Salah gear 1. Gear 3. Tu gear 1 tadi tu. Tangan kau keras sangat. Okey, kita halangan bulatan kita nak pergi jam 12. Bagi signal kanan. Lorong kiri. Tengok sana halangan. Boleh gerak, tekan minyak. Salah gear ni. Terus signal kiri. Lorong kiri. Garisan tak berapa nampak lah, tapi kau pastikanlah anggaran agak-agak je. Terlalu rapat dengan kenderaan depan kita Macam ni jarak dia okey.
yang berlampu isyarat simpang traffic light. Sampai saya buat ni bagi isyarat kanan, lorong masih sama lorong kekalkan. Okey, lampu hijau. Biar dah sesuaikan, biar rendah, biar 2. Sana ada 3 lorong, ambil lorong tengah. Lorong tengah. Ikut tengah dulu bagi isyarat kiri. Tengok cermin sisi. Depan ni dia nampak dia dah langgar salah lorong. Dia kena duduk tengah. Kereta depan ni dah nampak dah langgar, dah salah lorong. Ni salah. Ni kesalahan mandatory kereta ni. Nampak kiri kanan dia dah salah. Jangan terlalu rapat sangat ikut dia. Kereta depan tu pening, kau pun pening Oh, ikut nah macam ni yang diajar. Tak suka tidur tadi. Oh dia? Tak suka tidur. Tak suka tidur. Garisan tak nampak ni tapi kena pastikan lah. Depan tu halangan selekoh susu ke jalan besar. Sebelum tu tengok cermin belakang, tengok cermin tepi kiri dan kanan. Nak bagi isyarat dekat sini kiri pun boleh, tak bagi pun tak apa dan rendah sesuaikan ikut laluan susu kiri ni ikut laluan susu. Bagi isyarat kanan, tengok cermin kanan halangan. Okay, gerak keluar sikit-sikit. Bila dah masuk lorong ni isyarat tutup, jangan bagi dia menyala lama. Salah boleh mengelirukan pemandu awam lain Syarat bila dah masuk je dapat Zairi. Apa? Ni lilau. Jangan tinggi lah.
setiap 5 ke 10 saat tu tengok cermin sisi dengan cermin pandang belakang. Isyarat kiri. Lorong nampak tu, kereta depan ni dia langgar garisan lurus. Hai, nak ke mana kereta depan ni? Ya, 2 tekan clutch. Salah gear ni. Ikut laluan susul kiri ni. Jangan terus keluar ikut susul. Kalau tengok macam kereta Persona tu, dia terus keluar. Kalau kita buat dalam ujian terus gagal ujian. Jadi ikut laluan susul ni dulu, bagi isyarat kanan. Tengok cermin. Tekan minyak sikit. Okey. Tutup isyarat. Bagi isyarat kiri. Perlahan sesuaikan gear dia. Jangan langgar garisan. Gear 2. Okey. Tengok cermin kiri. Rapat kiri. Kau laluan susul. Bagi isyarat kanan. Keluar sikit-sikit tengok cermin. Keluar sikit-sikit. Macam kereta depan ni dia tak lancar. Kalau memandu tak lancar pun tak boleh lah. Dia terlalu perlahan. Kawalan steering tak betul. Kereta bergerak perlahan. Dia memandu ni nak kena lancar. Bukan laju tapi lancar.
kita perlahan rendahkan gear. Depan tu kita nak ke jam 12. Ini halangan balik, jumpa bulatan pergi jam 12. Lorong kiri, signal kanan. Lorong masih kiri, signal kanan. Perlahan sesuaikan gear dia sebelum membelok. Kemudian perhatikan kenderaan daripada sebelah kanan. Kalau sibuk berhenti, kalau kosong jalan. Okey. Pastikan tu dia pandai menjangka. Kat sini kita kena pandai menjangka. Okey. Lorong rapat kiri. Signal kanan, kereta rapat kiri. Lagi signal kiri. Ikut laluan kiri ni, bagi isyarat kanan. Tengok cermin. Signal biarkan terus. Jumpa halangan lagi bulatan. Kita nak pergi jam 3. Jam 3 kanan. Signal dia kanan tadi Perlahan sesuaikan gear, rendahkan gear 2. Sibuk berhenti. Bila berhenti tukar gear 1. Macam kereta depan tu dia dah menghalang pemandu dari dalam bulatan. Dalam ujian gagal mandatory Tengok sini. Sampai kat sini tukar signal kiri. Keluar bulatan jam 3, keluar dia kanan. Signal kiri, lorong kanan. Kereta depan ni nak ke mana? Straight je sampai habis garisan kuning depan. Garisan kuning ni kan. Bila habis garisan kuning tu, pandang cermin kiri. Tengok straight je sikit. Selepas simpang ni, pagar ni bagi isyarat kiri.
tinggikan dia, rendahkan dia dua. Jangan rapat gagal ujian. Tengok langgar garisan depan. Okey, laluan ni, dalam ni hak laju dia tu depan tu tak lebih 20 km sejam. Selepas simpang ni bagi isyarat kiri, signal kiri. Tengok laluan berjalan kaki. Kalau tak ada orang boleh teruskan. Sampai sini bagi tukar isyarat kanan pula. Dan berhenti di sini. Tamatlah ujian jalan raya KPP 03. Jenuh aku nak mengikut. Kereta depan slow. Ya Allah, itulah.